Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 1. Apa khabar kamu hari ini? Teacher doakan semuanya sihat-sihat belaka. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk belajar subjek sains. Murid-murid silalah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tumbuhan. Teacher, ada buku aktiviti yang belum kita buat aktiviti latihannya, teacher, muka surat 34. Ya, muka surat 34, teacher rasa tanpa bimbingan teacher pun kamu dah boleh buat. Jadi teacher rasa lagi elok sekiranya teacher mulakan dengan tajuk baru, iaitu tajuk tumbuhan. Sebabnya tajuk 34 tu tajuk haiwan, kita dah belajar banyak tentang bahagian tubuh haiwan. Jadi minggu ni kita belajar tajuk baru iaitu tajuk tumbuhan. Sila rujuk buku teks kamu muka surat 51. Oleh kerana kalau tajuk baru selalunya teacher bagi kerjanya sikit aja. Yelah, kita baru nak belajar perkara baru. Elok kita belajar untuk memahami dahulu sebelum kita mendalami tajuk tersebut. Jom. Muka surat 51 buku teks tajuk tumbuhan unit 6. Selamat datang ke Expo Pertanian. Wah, cantiknya pokok-pokok di Expo Pertanian ini. Banyaknya daun pokok ini, tapi mana bunganya? Jadi kalau daripada gambar raja ataupun gambar di muka surat 51, kita tahu kita akan belajar tentang tumbuhan dan juga bahagian tumbuhan. Sebabnya dia kata apa banyaknya daun ni. Tapi mana bunganya? Ada dua bahagian tumbuhan disebut. Itu daun dan bunga. Seterusnya kamu boleh rujuk muka surat 52. Kita akan belajar bahagian tumbuhan, iaitu kita mengenali bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Sebutkan nama bahagian tumbuhan ini. Jom kita tengok. Ini adalah satu jenis pokok yang berbunga. Betul ke berbunga? Nampak bunga warna merah kan? Jadi kita labelkan bahagian-bahagian. Teacher pasti kamu kenal ni kalau teacher sebut. Jom sebut sama-sama dengan teacher. Dalam buku kamu, ia bagi contoh pokok kembung. Tapi teacher bagi gambar lain lah. Yang lagi jelas nampak bunganya. Pertama sekali adalah bahagian bunga. Teacher rasa kalau teacher tak jelaskan bagaimana bunga, rasanya ramai yang tahu bunga tu macam mana. Kan? Yang kedua, daun. Jadi, teacher rasa ini pun sama. Kalau tumbuhan biasanya memang kamu pernah nampak tumbuhan sebab ia memang ada di sekeliling kamu. Bahkan depan rumah kamu pun ada tumbuhan. Jadi, bahagian-bahagian tumbuhan ni rasanya kamu dah biasa. Batang, ini adalah batang. Batang sedikit beza ya dengan dahan. Ini batang yang lurus saja. Dan biasanya batang ni lagi besar. Dahan lebih kecil. Dan akhir sekali akar. Ini adalah bahagian tumbuhan bagi tumbuhan yang berbunga. Yang berbunga. Jangan kamu tanya pula, kenapa rumput tak ada bunga pun teacher? Pokok pandan tak ada bunga pun teacher? Teacher tekankan, ini adalah tumbuhan yang berbunga. Kalau ceritakan ada pokok yang berbuah, tapi teacher tak tunjuk buah kat sini kerana pokok ni tidak mempunyai buah. Bukan semua pokok mempunyai buah. Sekiranya kamu lihat pada muka surat 52, dia kata, namakan bahagian yang kamu tahu pada pokok ini juga. Ini adalah pokok bunga raya. Ia juga pokok berbunga. Maka bahagian-bahagian pokok bunga raya pun sama seperti pokok kembung dan juga pokok yang teacher tunjuk ni. Jom kita mengenali lebih lanjut tentang ciri bahagian tumbuhan. Ada yang berbeza ya.
Berbeza dari segi, kamu rujuk muka surat 53, ia ada menyatakan bahawa setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Berbeza bagaimana tu? Jom tengok slide teacher ni. Pertama sekali adalah bunga. Okey, bunga. Ini bahagian tumbuhan bunga yang teacher tunjuk pertama sekali tadi. Okey. Ini pokok apa ni? Ini adalah pokok teratai. Pokok ini berbunga. Yelah, berbunga lah kan. Ini warna pink tu. Ada juga bunga teratai yang berwarna purple, yang berwarna putih, kuning. Tapi teacher pilih yang sama dengan warna dalam buku teks kamu, iaitu berwarna pink ataupun merah jambu. Ini bunga. Ini pokok apa? Ini pokok paku pakis. Pokok paku pakis pula tidak berbunga. Maksudnya ciri yang berbeza di sini ialah berbunga, tidak berbunga. Teacher ulang, ciri yang berbeza adalah berbunga, tidak berbunga. Okey, jom kita pergi pada ciri yang kedua. Okey, untuk ciri yang kedua adalah batang. Okey, kalau cerita berkenaan batang pokok, teacher pasti kamu boleh terbayang batang yang lurus, yang bahagian paling besar sekali dalam tumbuhan, pada tumbuhan. Ada dua ciri batang yang berbeza pada tumbuhan yang berbeza. Jom kita tengok perbezaannya. Pertama sekali, pokok durian mempunyai batang berkayu. Ini contoh pokok durian. Apa itu batang berkayu? Batang berkayu adalah selalunya ia batang yang keras dan berwarna perang, berwarna coklat, brown. Selalunya batang ni kita boleh buat sesuatu lah. Biasanya buat perabot ke, titi ke, selalunya keras. Sebab tu ia batang berkayu. Manakala ni pokok apa? Ini pokok betik. Pokok betik pula mempunyai batang tidak berkayu. Ingat ya, batang tidak berkayu. Selalunya batang yang tidak berkayu, batangnya berwarna selain daripada berwarna coklat. Mungkin ia berwarna hijau. Seperti contoh teacher bagi ni, contohnya pokok betik, pokok pisang. Batangnya berwarna hijau. Ini adalah batang tidak berkayu dan selalunya ia lembut, lebih lembut daripada batang yang berkayu. Okey? Ciri ketiga, rujuk muka surat 54. Okey, ciri ketiga, rujuk muka surat 54 iaitu urat daun, jenis urat daun. Jenis urat daun ni ada dua. Okey, urat daun tu maksudnya kalau kamu perhatikan pada daun ada urat-uratnya kan. Jadi kita mencirikan yang berbeza jenis daun tu melalui jenis urat dia. Yang pertama, urat daun jejala. Urat daun jejala. Bila kita sebut jejala, ia seperti jala. Bagaimana tu? Kamu tengok kat sini. Sedikit berselirat uratnya. Ini adalah contoh jenis urat daun jejala. Nanti sekiranya kamu ada masa, cuba perhatikan daun-daun di depan rumah kamu jenisnya apa. Ini urat daun jejala. Ingat ya, ia sedikit berselirat. Ini teacher ramai ni sekarang tengah glamour ni pokok keladi ni. Ini paling jelas. Ini paling jelas. Yang contoh teacher tunjuk ni paling jelas. Nampak tak? Dia punya urat daun tu. Ini jenis urat daun jejala. Okey. Ini macam daun sirih kan. Ini pun jejala. Okey. Yang kedua adalah urat daun selari. Tadi urat daun jejala.
Ini urat daun selari maksudnya urat pada daun tu selari. Selari tu macam mana? Dia lurus saja. Daripada hujung ini kepada hujung ini dia lurus saja. Dia tak ada apa yang cakap yang tadi macam berselirat. Tak ada. Dia lurus saja. Contoh, nampak tak? Dia daripada bawah sampai ke hujung daun tu dia straight saja uratnya. Sebab itu namanya selari. Okey. Ini lagi jelas. Teacher rasa yang gambar kedua ni lagi jelas. Nampak tak uratnya? Daripada hujung ke hujung dia lurus saja. Dan semuanya lurus. Sebab tu dia selari. Semuanya selari. Dan ini pun jelas juga. Teacher memang cari yang teacher nak tunjuk. Nanti kamu tengok daun depan rumah kamu. Cuba cari perbezaan daun jejala dengan daun selari. Ingat ya, selari dia lurus saja. Okey, nanti perhatikan ya. Lagi senang kamu tengok depan mata, maujud. Kalau kita sekolah ni memang teacher tunjuk depan mata ni, kita round kawasan sekolah. Okey. Yang kedua, ciri yang yang keempat dan terakhir sekali. Tadi kan kita cerita pasal 4 bahagian pada tumbuhan. Kira ni bahagian yang terakhir lah, iaitu jenis akar. Jenis akar yang pertama adalah akar tunjang. Ya, jenis akar pun berbeza. Jadi kita kena perhatikan. Pertama, akar tunjang. Akar tunjang macam mana? Nampak tak? Ia memang ada akar di sekelilingnya, tapi di tengah-tengahnya ada akar yang agak besar untuk mencengkam tanah supaya ia kuat tak tumbang. Selalunya pada pokok yang besar. Untuk jamin pokok tu sukar untuk ditarik atau tumbang. Akar paling besar di tengah-tengah. Itu kita panggil akar tunjang. Ia memang ada akar kecil-kecil tepi, tapi yang paling besar di tengah-tengah. Contoh pokok yang ada akar tunjang ni, pokok mangga. Nampak tak akarnya? Nanti kamu cakap, teacher, nanti adalah pokok mangga rumah saya berselirat akarnya. Ya, seperti yang teacher cakap tadi, memang ada akar di kiri kanannya, tapi yang paling besar ada di tengah-tengah tu. Itu akar tunjang. Ni pokok durian juga teacher tunjuk. Tu akar tunjang tengah-tengah. Memang ada akar kecil kelilingnya, tapi yang paling besar ada di tengah-tengah. Selalunya pokok besar ada akar tunjang. Jenis yang kedua adalah akar serabut. Teacher nak kamu rujuk ya dalam buku kamu. Jadi kamu boleh nampak perbezaan akar tunjang dengan akar serabut. Okey, nampak perbezaan tu. Dekat buku kamu pun jelas, muka surat 54. Akar serabut dia macam ni. Memang berserabut lah. Dan nama serabut, akar dia berserabut. Dia tak ada yang satu yang besar tadi tu. Ia semua berserabut. Contoh pokok akar serabut yang senang kita tengok adalah rumput. Yang ni bolehlah kamu sambil-sambil tolong ibu kamu cabut rumput, kamu perhatikan akar rumput tu. Okey, jadi ia mudah ditarik. Sekiranya rumput ni ada akar tunjang, teacher rasa susah kamu nak tarik rumput tu. Jadi, kerana ia berakar serabut, agak mudah untuk kamu tarik. Dan pokok kelapa. Pokok kelapa memang jelas. Dia punya akarnya serabut. Pokok kelapa pun selalu tumbang kan? Alright. Untuk menambahkan kefahaman kamu, jom kita buat latihan muka surat 35 buku aktiviti. Bahagian dan ciri tumbuhan seperti biasa, tulis tarikh hari ini iaitu 24 Akhir bulan 8 2021. Suka teacher ingatkan sekali lagi, setiap kali kamu menghantar kerja kepada cikgu kamu, kepada teacher, tolong tulis nama atas pada helaian tugasan kamu. Sebab teacher tak tahu, teacher bila dah masuk galeri, teacher kena trace balik siapa punya ni, siapa punya. Jadi tolong tulis nama dekat atas tu. Bawah unit 6 tu ada ruang kosong, kan tulis nama kamu kat situ. Supaya senang teacher kenal pasti buku siapa ni lah, kerja siapa ni. Okey? Apa yang kamu perlu buat ialah suaikan bahagian tumbuhan berikut. Suaikan maksudnya padankan. Sila guna pembaris. Teacher nak kamu guna pembaris untuk latihan ini. Dan tolong warna tumbuhan ni dengan cantik-cantik. Banyak kali teacher cakap, memang buku aktiviti dia hitam putih.
Ini untuk kamu warna. Di samping mencantikkan dan mengemaskan buku aktiviti kamu, ia juga sebenarnya melatih tangan kamu, psikomotor kamu tu. Untuk warna ni ya. Okey, tengok yang pertama. Urat daun jejala. Yang kedua, daun urat selari. Daun urat jejala, daun urat selari. Ingat lagi tak jejala macam mana? Kemudian kita ada satu daun yang belah kiri yang begini. Dan satu lagi begini. Teacher nak kamu suaikan yang mana daun urat jejala, yang mana daun urat selari. Sila guna pembaris. Guna pembaris ya. Okey, belah kiri tu kamu tengok aktiviti kamu tu, latihan kamu sebelah kiri tu, cuba kena pasti apakah jenis daunnya. Ya, ia daun urat jejala. Dan ini urat selari. Okey, teruskan. Batang berkayu, batang tidak berkayu. Ingat, batang berkayu, dia keras dan berwarna coklat. Batang tidak berkayu, ia tidak berwarna coklat dan ia sedikit lembut. Pertama ada pokok betik. Yang kedua ada pokok mangga. Pokok betik, batangnya yang mana? Berkayu ke tidak berkayu? Ya, ia batang tidak berkayu. Manakala pokok mangga, cuba perhatikan pokok mangga depan kamu, depan rumah kamu ataupun rumah jiran. Warna apa dan keras ke tak? Ia batang berkayu. Okey, yang ketiga, berbunga, tidak berbunga. Ini teacher rasa mudah untuk kamu kena pasti pokok mana yang berbunga dan tidak berbunga. Pertama kita ada pokok orkid. Yang kedua, paku pakis. Tengok kat sini pun kita dah tahu dah. Pokok orkid berbunga ke tidak berbunga? Ya, pokok orkid berbunga. Manakala paku pakis tidak berbunga. Okey. Akar serabut dengan akar tunjang. Baru je teacher tunjuk tadi. Kalau yang macam ni, akar apa? Kalau macam ni, akar apa? Yang belah kiri nampak tak tengah-tengahnya? Maka ia adalah akar tunjang. Manakala yang belah kanan tu nampak berserabut adalah akar serabut. Jadi aktiviti ataupun latihan hari ini hanya satu muka saja. Jadi teacher harap kamu boleh gunakan pembaris dan warna gambar yang ada kat situ. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Sekian dulu daripada teacher. Assalamualaikum.